Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini yang secara langsung analisis awani. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sudah menetapkan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kajang akan berlaku pada 23 Mac depan, manakala hari penamaan calon ditetapkan pada 11 Mac. Dan kita akan melihat apakah Kajang menjadi tumpuan semua parti-parti politik dan juga ahli-ahli politik termasuk rakyat di seluruh negara kerana signifikan situasi Kajang apabila kawasan tersebut dikosongkan pada awal bulan lalu. Jadi kita melihat bagaimana Kajang akan orang kata pun impak kepada kawasan tersebut, terutama di kalangan pemilih, kerana kawasan ini mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Kalau kita teruti ataupun imbas semula pada pilihan raya yang lalu misalnya, Kajang mencatat sejarah antara Dewan Undangan Negeri yang menang dengan majoriti yang paling kecil pada pilihan raya 1999 ketika itu, iaitu PAS menang dengan majoriti 37 undi berbanding Barisan Nasional. Jadi dan tercipta satu lagi sejarah apabila pada 28 Januari lalu 2014 ahli Dewan Undangan Negeri Lee Chin Cheh meletakkan jawatan atas sebab untuk mengukuhkan Parti Keadilan Rakyat. Itu menimbulkan orang kata polemik besar di kalangan pemerhati politik, malah rakyat di seluruh negara. Jadi untuk kita membincangkan tadi, rakan saya Kamarul Bahri Harun sudah melihat dari aspek geografi politik, tetapi saya akan melihat bagaimana sejarah lalu ataupun keputusan-keputusan lalu dan bagaimana kawasan Dewan Undangan Negeri Kajang ini tercipta ataupun diletakkan semula kerana berlaku persepadanan semula pada 2003. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Dr. Muhammad Fuad Majali, tidak asing lagi bersama kami di Sarawani, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan UKM. Prof, untuk awalnya apabila SPR sudah mengumumkan tarikhnya, saya rasa ini antara tempoh yang paling panjang untuk PRK kawasan-kawasan tertentu, lebih daripada sebulan. Apa maksudnya? Ini saya kali ini ini ialah pilihan raya yang menarik. Dan yang menarik juga time frame tu lama sebulan lebih. Saya menyangkakan mungkin hujung bulan 2 ke ataupun awal bulan 3. Ini penamaan calon bulan 3. Jadi ini yang kita lihatkan, ini menunjukkan suasana ketegangan. Sekarang kalau kita lihat kedua-dua parti, contohnya dan drama politik akan lebih banyak lepas ni. PKR-nya dengan BN-nya. BN sekarang ni tercari-cari siapa yang boleh menangi menjadi calon. Mungkin dalam masa sebulan lebih ini, inilah masa mereka. Tetapi PKR sudah tetap. Dah hari pertama sekali dah tetap. Jadi di sini kita lihat polemik politik itu amat menarik. Suasana ketegangan diwujudkan dalam masa sebulan itu. Jadi sudah tentulah banyak isu-isu, banyak benda yang menarik yang dicetuskan dalam DUN Kajang ini. Dan kalau kita lihat imbau kembali pun macam Fauzi kata tadi, sejarah itu melihatkan hasil dari persepadanan semula 2013 ini, kita melihatkan bahawa kita nampak satu pembahagian amat ketara segi etniknya. Misal kata kalau dulu sebelum 2004 ataupun 1999 kita lihat persepadanan itu memang kita lihat dia sama antara etnik. Tapi bila persepadanan dimula kita lihat ada satu dikotomi pembahagian antara bandar luar bandar, iaitu antara kaum Cina dan kaum Melayu. Jadi sudah tentulah bila kita cara tradisionalnya. Kalau kita lihat pada rekod yang lalu, PAS menang pada 1999 dan persepadanan berlaku pada 2003, akhirnya berlaku pilihan raya umum 2004. BN menang dengan agak orang kata majoriti yang agak besar ketika itu. Pada 2008, Pakatan Rakyat dengan tsunami politiknya mengambil semula kawasan DUN Kajang, dan 2013 menambah lagi undi majoriti Pakatan Rakyat iaitu PKR dengan lebih kurang 6,000 undi. Jadi apa maksud ini? Maksudnya sejarah pernah ada BN selama ini memenang, ataupun pernah menang sebelum 1999 dan juga pada 2004, tetapi selepas itu terus berada di tangan Pakatan Rakyat. Jadi kalau kita lihat memang sejarahnya kawasan Kajang ni dimenangi oleh MCA. Tradisinya. Jadi apa kita lihat walaupun persepadanan semula ni orang kata ada gerrymandering berlaku, saya kata setiap negara berlaku gerrymandering, tapi tahap gerrymandering itu berbeza. Okey, kalau dulu kita lihat pada 2004 2013 berlakunya persepadanan 2004 memang majoritinya BN menang agak besar Tapi bila berlakunya persepadanan 2013
Jadi ini yang kita lihat berlakunya 2003 pergerakan. tu, ya, 2003 berlakunya pergerakan ya. Ya, kawasan-kawasan tertentu. Bila you buat pensempadan, ada dua perkara berlaku ya. Memecah pergerakan pengundi itu dan juga kawasan itu ya. Jadi sini wujudlah. Bila kalau kita kata kalau lihat kalau memang gerrymandering itu ada wujud ya, kita melihat bahawa kalau misalnya kata orang Melayu disempadankan orang Melayu saja, orang Cina sekali. Jadi sudah tentulah mereka beranggapan bahawa Melayu ni dulu tradisionalnya kalau kita Melayu saja, mereka kita tahu dia ialah Parti UMNO. Ya. Tapi bila tahun 99, 2008 berbeza. Ya. Walaupun persempadan itu kiranya bertujuan demikian, tetapi dia dipengaruhi isu suasana, demografi. Okey, itu yang saya nak tanya kepada Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong. Saya mungkin rakan kepada Prof. Dr. Mak Jali, Fellow Penyedia Utama Institut Alam dan juga Tamadun Melayu atau UKM. Prof, selamat malam. Ya, selamat malam. Prof, kalau kita lihat secara lebih fokus tentang kawasan Don Kajang ini, bagi kawasan majoriti Cina, terdapat beberapa kawasan tumpuan, misalnya di Bandar Kajang, di Sungai Chua 1, 2, 3 hinggalah 5 dan juga kawasan campuran misalnya. Adakah ini akan menjamin ataupun jumlah pemilih yang akan mengundi sesetengah parti pada 23 Mac nanti, Prof. Dr. Teo? Ya, saya lihat penyebaran pengundi Cina ini yang sebanyak 40% itu. Ini sudah tentulah merupakan satu faktor penting dalam pilihan raya kecil Don Kajang ini yang akan diadakan pada 23 Mac ini. Dan peratusan 40% ini sudah tentu kalau kita lihat sejarahnya memang sentimen orang Cina masih memperlihatkan sikap permusuhan yang agak masih menembal lah terhadap Barisan Nasional itu. Jadi sudah tentu peratusan ini saya kira cukup penting lah untuk PKR ini. Kalau kita lihat isu yang menjadi polemik apabila Adon yang sebelum ini meletakkan jawatan menyebabkan sebilangan ataupun sebahagian masyarakat orang kata pun keliru dan juga tidak berpuas hati terhadap tindakan tersebut kerana mandat baru hanya berusia sekitar 8 bulan. Adakah ini juga akan memberi sedikit impak ataupun memberi kesan kepada bagaimana pola pengundian pengundi Cina di kawasan Kajang? Saya rasa impaknya ada, kerana pada satu pihak kita sedang berhadapan dengan keadaan ekonomi yang gawat, inflasi dan sebagainya. Ada langkah-langkah jimat cermat, ada semacam keadaan ikat perut bagi sesetengah keluarga, dan pada satu pihak yang lain dengan tiba-tiba berlaku semacam pembaziran yang melampau, semacam dibuang benda yang baru sedia ada, masih elok untuk digantikan. Saya kira sudah tentu impaknya ada, tetapi sudah tentu masyarakat Cina di sini ingin mengetahui motif sebenar diadakan pilihan raya kecil ini. Jadi kalau motif itu dapat meyakinkan mereka, saya kira mereka akan terus maksudnya mengundi kesokongan yang mereka sokonglah. Okey, Prof, boleh tunggu di talian sebentar, kita perlu rehat sebentar. Saya nak ajukan tentang isu-isu yang bakal dibangkitkan kerana Kajang juga bukan orang kata pun mangli ataupun terlepas dari sebarang isu. Banyak isu-isu tempatan yang menjadi keluhan ataupun menjadi masalah di kalangan penduduk dan juga pemilih di Kajang. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam analisis awal ini, kami masih membincangkan Kajang milik siapa. Mungkin di media-media sosial sudah ada perdebatan selepas pengumuman hari penamaan calon dan juga hari mengundi di Kajang. Nosia. Terima kasih Haji. Dan trending mengenai Kajang di Twitter dan Facebook ialah hashtag PRK Kajang. Dari hashtag ini kita dapat saksikan pelbagai respon orang ramai mengenai tarikh penamaan calon serta hal lain berkaitan pilihan raya kecil tersebut.
Salah satu respon Facebook yang menarik perhatian kami ialah daripada Farhan Syahri. Baginya tak perlu terlalu lama untuk menunggu tarikh pilihan raya, memandangkan Bandar Kajang bukanlah besar sangat. Selain itu, bagi Eddie Daud pula, dia mencadangkan agar boikot saja pilihan raya kecil tersebut bagi perhatian kepada pembangunan negara dan pengurusan kos sara hidup yang semakin tinggi lagi bagus. Dan seterusnya, lain pula bagi pengguna rumput nan hijau. Kedatangan pilihan raya kecil Kajang memberi peluang lebih menarik untuk menikmati sate Kajang. Itu katanya, dan itu antara respon yang dikongsikan pengguna media sosial hari ini, Haji. Pasti Noi, saya akan ke Kajang dan makan sate Kajang lagi. Sama dengan saya. Dr. Puan Majali akan belajar kerana dia tuan rumah. Okey, mungkin di talian masih bersama Profesor Datuk Teo Kok Siong. Prof, Ya. Prof, tentang calon yang bakal ditampilkan oleh Barisan Nasional, kadang kawasan itu tradisinya diwakili oleh MCA. Adakah MCA kali ini akan menampilkan calon yang benar-benar berwibawa selepas pemilihan dan juga orang kata pun parti sudah rebranding sekarang ni? Ya, saya kira sudah tentu MCA akan menampilkan seorang calon yang boleh membawa kejayaan lah kepada MCA dan juga Barisan Nasional. Sudah tentu. Apa mesej ataupun signal jika MCA kata pun tidak mampu menampilkan calon yang baik, yang mampu memberi sekurang-kurangnya memberi cabaran kepada Pakatan Rakyat di Kajang? Saya kira masalah jugalah untuk sesiapa yang dicalonkan untuk menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Ya. Sebab beliau seorang ahli politik yang sudah lama. Ya. Jadi saya kira maksudnya lawan tetap lawan lah. Ya. Okey. Terima kasih Prof atas pandangan yang diberikan. Dr. Puan Majali. Isu MCA, adakah MCA sudah ada ketepung kelibat calon-calon yang mungkin bukan orang Kajang tetapi tokoh nasional MCA ataupun tokoh baru MCA yang boleh diketengahkan di Kajang? Kerana kawasan ini tradisinya MCA tetapi ura-ura juga UMNO pun ingin juga meletakkan calon mereka, tetapi kita tunggulah keputusan BN kan. Saya melihat MCA baru-baru ni dia rebranding, Ya. Rebranding, dan kita lihat semua yang jawatan kuasa ataupun pucuk pimpinan parti juga sudah berubah, orang baru, muka baru dan presiden baru, sudah tentulah inilah masanya untuk MCA menguji setakat mana perubahan atau transformasi dalam MCA itu berkesan atau tidak dan diterima atau tidak oleh pengundi-pengundi Cina, khususnya di Dun Kajang. Jadi saya melihat sudah tentulah pihak MCA ini mencari siapa yang boleh yang dia mungkin dia tidak standing Anwar Ibrahim. Orang tidak boleh, Anwar Ibrahim ni peringkat calon peringkat nasional global bentuknya, dia standing dengan mungkin di parlimen, tapi kalau tak kisah siapa MC-nya, tapi macam mana mesej yang disampaikan oleh calon MC itu, dan yang paling pasti ialah calon MC itu diterima, dan juga dia memenuhi kriteria-kriteria pengundi di situ. Memanglah kalau kita rujuk pada Profesor Teo tadi, Datuk Teo kata orang Cina sudah bertekad, sudah mindset dia sudah kepada PKR. Masih belum berubah sejak 2008 lagi. Sebab baru 8 bulan saja. Ya. Jadi sudah tentulah kalau sekiranya mereka ataupun MCA dapat mengadangkan calon yang berbau, mungkin veteran, yang mungkin senior, yang bersih, yang itu sudah tentulah saya rasa MCA ini sikit sebanyak boleh diterima. Lagi satu yang saya menarik komen daripada Datuk Teo tadi, bahawa masyarakat Cina memang tertanya-tanya, apa mengapa perlunya yang kecil dilakukan. Kalau saya kata komen mengatakan struktur government di PKR ni tidak baik, malahan dalam statement Anwar Ibrahim kata dia tidak mengkritik kepimpinan Khalid, Tan Sri Khalid. Malahan dia mengurus negeri amat baik, berjimat cermat, dan malahan beliaulah penyiasat ekonomi. Kalau sekiranya beliau tidak mampu menjelaskan, seperti kata Dr. saya merasakan pola pengundian itu agak berubah. Mungkin kita boleh prediklah 5% ke 6% akan swing. Itu kaum Cina, tapi India pula India ada 10%. Jadi macam mana kedudukan India ni?
Kalau India melihat bahawa mereka ni tak ada kepentingan langsung, ya, mungkin dia kata apa, tak payah, kami tak payah mengundi, ya, buat apa nak undi, tak ada kepentingan, mengapa dibuat. Lagi satu yang kita kaitkan dengan sekarang ni kegawatan ekonomi, ya, minyaknya naik, barang-barang naik. Lepas tu tiba-tiba kita diturunkan dengan satu pihak kecil, ya. Jadi orang tertanya, ya, mungkin saya bercakap dengan beberapa orang elit, ya, PKR mengatakan mengapa benda ini berlaku, ya. Kalau sekiranya orang spekulasi mengatakan Anwar Ibrahim dia bertanding, kalau menang nak jadi menteri besar, ya. Jadi cara ini pada mereka mengatakan ini tidak betul, ya. Kalau betul sekiranya you nak mengambil alih pucuk pimpinan menteri besar Tan Sri Khalid, so ada cara lain, dia kata. Kalau you sebagai penasihat, you nasihatkan mereka, nasihatkan beliau, ini cara. Jadi kalau itu tujuannya, memanglah pola pengundian berubah. Itu sebab saya rasa taktik yang bijak dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia kata menang dulu. Baru cerita kemudian. Okey, Prof, kita perlu rehat yang kedua kerana kita tahu tempoh menuju kepada 23 Mac masih jauh, masih panjang. Mungkin ini memberi kelebihan kepada setengah pihak, sama ada pihak Pakatan Rakyat. Mungkin inilah masa peluang untuk mereka menjelaskan mengapa mereka perlukan pilihan raya kecil, dan mungkin Barisan Nasional inilah peluang untuk meredakan kemarahan rakyat tentang isu-isu yang melanda negara ketika ini, isu kalimah Allahnya, isu kos sara hidupnya, isu pelbagai berkaitan dengan ataupun kualiti hidup dan sebagainya. Mungkin ini memberi kelebihan pada mereka untuk menerangkan di peringkat akar umbi di bawah sana, terutamanya di Dong Kajang, dan mungkin akan melimpah ruahlah rezeki pemilih di Kajang tentang isu-isu yang melanda negara ketika ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kalau dalam perbincangan awal, rakan saya Kamarul Bahrain Harun bersama Dr. Rosmadi dari UMCDL pada 8.30 malam tadi dalam agenda Wani, lokasi Kajang itu sendiri memainkan faktor utama kerana Kajang, kawasan bandar, MRT Kajang Sungai Buloh sedang rancak pembinaannya, dan harta tanah di kawasan Kajang melambung tinggi sekarang dengan projek mega MRT ini, dekat dengan kawasan perindustrian Bangi, kawasan industri kecil sederhana Balakong, Ceras dan sebagainya, dekat dengan Putrajaya, pelbagai ataupun lebuh raya ataupun berseligat di seluruh kawasan Kajang. Maksudnya mereka, saya rasa literasi politik mereka agak tinggi. Saya rasa inilah masanya pengundi Kajang mahukan maklumat yang betul, ketulusan bagaimana pemain-pemain politik mencorakkan hak mereka di Kajang. Dr. Fuad. Saya memang bersetuju, ya, sebab apa, Kajang ni sebuah bandar dan dia dikelilingi oleh institusi pengajian tinggi, ya, dengan macam kita kata dekat dengan Kuala Lumpur, jadi sudah tentulah literasi ataupun celik politik mereka ni amat tinggi, ya. Kalau kata ketersampaian politik ni tidak boleh kita nafikan. Jadi persoalannya kan, kalau saya melihat bahawa kali ini, ya, kebanyakan mereka ni pengundi, saya rasa pengundi yang rasional bentuknya. Dia akan membuat satu, kalau macam teori pilihan rasional lah, dia akan memilih berhati-hati, ya. Okey, kalau masyarakat tadi Datuk Teo katakan mengapa, ya, mereka nak jawapan mengapa perlu dilakukan macam itu, ya. Katakan kalau masyarakat Barisan Nasional nak memberi sesuatu, kalau mengurangkan kos sari hidupnya betulnya, adakah apa dia sudah dan mekanismenya, ya? Adakah ini mereka patut terima, ya? Adakah kerana pilihan kecil ni you dapat? Ya. Jadi ini saya rasa yang kalau kita macam fungsi kata tadi, kalau mereka ni betul orang elit, ya, profesional bentuknya, celik politiknya amat tinggi, sudah tentulah kali ini mereka berhati-hati. Penjelasan itu perlu, ketulusan yang mesti kata itu perlu, integritinya. Sekarang ni mereka akan melihat apa isu dia bawa oleh setiap pengundi. Katakan Anwar Ibrahim, apa isu dia? Kalau dia boleh menjelaskan kepada rakyat, kepada pengundi Kajang, ini tujuan dia. Tapi di sebaliknya, pembaziran mungkin mengapa perlu you membazir duit kerajaan? Ya? Tapi di sebaliknya pula, dia melihat bahawa ini perlu dilakukan bagi penyokong pilihan tegak PKR. Jadi sudah tentulah benda ini bermain di minda pengundi sekarang. Saya melihatkan pengundi kali ini
berhati-hati bentuknya, ia akan meneliti dan lebih rasional memilih. Mungkin sentimen tu ada lagi dalam 8 bulan, mungkin sentimen marah pada kerajaan tu ada. Tapi saya merasakan ya, kemarahan tu boleh diatasi dengan penjelasan dan juga apa juga yang dibentang, apa juga isu yang dibawa oleh Pakatan dan juga Barisan Nasional. Adakah ini menjadi satu pilihan mereka? Kata okey, kalau macam ni sudutnya, mengapa tidak kita beralih selera, ya? Maknanya kalah menang tu is nothing, tapi kalau sekiranya kalah Pakatan Rakyat satu, memang kejutan yang amat dahsyat ya kepada pucuk pimpinan PKR. Jadi sudah tentulah kita melihat tadi oleh demografi macam itu, lokasi yang macam itu, sudah tentulah kita masalah celik politik, masalah berbahas, masalah mengkaji, mendapatkan bahan-bahan maklumat politiknya tidak timbul. Ya. Tapi sekarang jadi, ni yang perlunya cabarannya integrate kepada petugas-petugas jentera parti politik, tak kiralah mana-mana pihak. Kerana jika kecelikan itu sudah berada tahap tinggi dan mereka mahukan satu kata politik baru diwujudkan di Kajang, dan saya rasa rakyat Kajang, pemilih Kajang tidak mahu lagi tertipu dengan janji-janji manis politik. Jadi bagaimana petugas-petugas pilihan raya ni, apa juga pun peranan mereka di media sosialnya, di ceramah-ceramah ataupun di rapat-rapat umum dan sebagainya, kerana saya rasa mereka akan jadi penonton yang bijak, bukan hanya mendengar ceramah tetapi mereka menilai setiap poin ataupun fakta yang dilontarkan oleh parti politik, biarpun mereka menganggap itu dalam konteks satira politik ataupun janji politik dan sebagainya, tetapi saya akhirnya penduduk Kajang akan menghukum bagi mereka-mereka yang gagal memahami orang kata pun nadi politik di Kajang. Saya pandangan saya yang lebih susah ialah Barisan Nasional untuk menjelaskan. Sebagai pihak pembangkang, katakan contohnya GST-nya, ya, kenaikan harga minyaknya, barang, macam mana nak dijelaskan oleh kempen orang yang berkempen ini kepada rakyat, ya, mengapa? Macam kata, ingat kita pergi ke Sungai Limau, ya. Kalau kita dengar kempen, kadang-kadang tu orang yang datang berkempen khususnya untuk Parti Barisan Nasional, mereka telah menjelaskan apa GST. Jadi padahal orang Parti Pembangkang ni dia bom, dia malahan bukan betul pun, tapi oleh kerana kurangnya orang yang mengkempen yang macam itu, ya, jadi kita melihat bahawa ini yang penting, ya. Saya rasa yang paling kurang, yang paling saya rasa yang agak sukar ialah macam mana you nak bagi confident pada orang. Dia menyatakan ini betul, ini betul. Apa buktinya? Ya, tapi bagi pihak pembangkang, dia memang inilah tujuan mereka membangkang. Ya. Tapi macam mana you nak menghidupkan suasana, macam saya kata tadi, dia boleh terima, ya. Kata, oh okey, penjelasan tu baik, ya, kita boleh terima. Kali ini kita tidak mau omong-omong kosong, ya. Kalau dulu 8 bulan, mungkin 8 bulan ni dia tidak boleh menjelaskan apa janji-janji pada PKR. Katakan janji nak buat rumah mampu milik, ya. Dua-dua parti, BN pun sejuta, PKR pun sejuta. Tapi satu pun tak wujud. Walaupun Tan Sri kata nak buat. Tapi inilah yang kita lihat, maknanya mereka penonton yang bijak. Penonton yang boleh menilai dan penonton yang boleh menghukum kali ini. Ya, mereka ialah mereka pengundi yang bijak, saya kata di Kajang, dan saya merasakan pilihan raya ini amat menarik kerana masa berkebun itu amat hangat. Ada potensi calon bebas akan memeriahkan pertandingan di Kajang? Ya, kemungkinan. Kalau dulu ada 6 orang, 4 orang. Ya, tapi macam kita lihatlah 2013 ada 4 orang pun tidak bermakna. Betul. Hanya 1,000 lebih saja. Jadi gergasi politik dua inilah yang akan menentukan. Tapi masih yang dua ni yang paling menentukan siapa menang dalam pilihan kecil Don Kajang. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fuad Majali, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan. Prof. Muhammad Fuad sudah pun membentuk pasukan penyelidiknya akan berkampung di Don Kajang, dan kita akan terus mendapat maklumat dari rakan-rakan di UKM. Terima kasih Prof. Dan jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan segala platform yang kami sediakan, dan jangan lupa melayari asrawani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara, dan juga untuk mengimbau ke episod Analisis Awani pada malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.